Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali dalam rancangan Quranis Menjawab. Dalam episod kali ini, saya minta maaf kerana saya telah menjadi talking head. Talking head tu kata kepala yang terapung. Pasal apa? Pasal kepala saya, badan saya telah dihadang oleh laptop. Ada banyak sangat hujah saya nak lontar kepada Rozaimi Ramli yang saya perlukan laptop saya. Jadi, jadilah saya talking head. Apa isunya kali ini? Isunya ialah tentang pengorbanan anak Nabi Ibrahim. Bagaimana isu ini bermula? Apakah perkembangannya? Mari kita saksikan. Baik, pengenalan kepada isu ini. Isu ini bermula dengan seorang peguam wanita namanya Asiyah Abdul Jalil. Asiyah Abdul Jalil ini memang terkenal kerana outspokenness dia. Beberapa tahun yang lepas, dia pernah mengatakan yang isteri-isteri Nabi Muhammad tak suka apabila Nabi memadukan mereka. Maka banyaklah golongan meme yang tersentap. Meme ni Melayu Islam Malaysia. Banyaklah tersentap. Mereka tak suka Asiyah kata macam tu. So, Asiyah ni kejujurannya amatlah menyerlah dan saya cukup sokong tindakan Asiyah atau statement-statement Asiyah. Kali ini, Asiyah telah membuat satu posting di mana dia kata, semalam anak saya tanya, kalaulah Tuhan suruh ibu sembelih anak ibu sendiri, ibu akan buat tak? Pasal apa soalan ini timbul pada waktu ini? Pasal ini musim haji. Dan musim haji baru lepas lah. And dalam musim haji, cerita Nabi Ibrahim yang kononnya mau menyembelih anaknya sendiri selalu diwar-warkan. So, Asiyah respon, saya menjawab, ibu takkan buat. Ibu akan terus tolak Tuhan yang suruh ibu buat begitu. Tuhan yang benar takkan perintahkan manusia lakukan perbuatan yang salah. So, itu statement Asiyah. Dia tak mention Nabi Ibrahim, tapi saya put two and two together kerana musim dan kerana cerita ini amatlah famous. Asiyah teruskan. Perasan tak, ramai pengidap skizofrenia tergamak membunuh ibu bapa, isteri atau anak sendiri kononnya kerana mendengar suara Tuhan. Ini memang betul. Ini memang berlaku. Maka bagaimana fikrah kita bila seorang Nabi disuruh buat begitu kononnya oleh Tuhan? So, itu statement Asiyah lah. Lepas ni, mai pula seorang lebay namanya Rozaimi Ramli. Rozaimi Ramli ni dia cukup famous kerana dia mengaku kamilah yang study hadis. Golongan dia yang study hadis. Tapi dia mengaku Ahlussunnah wal Jamaah walaupun dia banyak perbezaan pendapat dengan Ahlussunnah di Malaysia. Dia kata, Kak Asiyah, kalau Kak Asiyah tanya saya tentang mimpi ini, saya juga sarankan jangan ikut. Kerana akak bukan Nabi. Pasal apa tiba-tiba dia mention Nabi? Pasal musim haji. Cerita pun cerita Nabi Ibrahim. So dia kata, hang bukan Nabi ya, hang jangan ikut ni. Itu viewpoint Rozaimi. Sebaliknya saya sarankan akak supaya jangan banyak tidur, barulah korang mimpi. Ini medical opinion ke apa, saya tak tahu. Pasal apa Rozaimi selalu kata, kalau bukan expert, jangan bagi opinion. Dulu dia kata Kasim Ahmad. So, ni dia bagi opinion, kod-kod sindiran, kod-kod opinion. Saya pun tak tahu. Anyway, inilah permulaan percanggahan di antara Asiyah Abdul Jalil dan Rozaimi Ramli. Di sini, sebelum apa-apa, saya nak katakan yang statement Rozaimi ini amatlah bercanggah dengan Quran. Dan saya akan tunjuk bagaimana percanggahan dengan Quran. Saksikan seterusnya. Saya akan memberikan 3 hujah untuk menyangkal posisi Rozaimi Ramli. Hujah yang pertama berkenaan dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan semuanya termaktub dalam Quran. Dan Quran telah memberikan kita hukum-hukum abadi untuk kewujudan manusia. Nabi Muhammad diseru untuk memberitahu kita. Kul ni
persuruhan dari Tuhan kepada Nabi, ma kuntu bid'ah minar rasul. Aku bukanlah bid'ah. Bid'ah ni perkara baru atau inovasi. Rozami cukup familiar dengan perkataan ini. Minar rasul, daripada rasul-rasul. Maka Nabi Muhammad tidak membawa perkara baru. So, kita tak boleh kata, oh ni dulu Nabi Ibrahim punya hukum. Bukan. Syariah dulu semua. Tak ada. And then Quran continue dengan frasa la tabdila, tiada perubahan. Tiada perubahan kepada sunnatullah. Apa sunnatullah tu? Sunnatullah itu sunnah alam yang diprogramkan oleh Tuhan. Sunnatullah ni, la tabdila li sunnatillah ni mentioned in chapter 33 verse 62. La tabdila, tiada perubahan kepada khalqillah. Khalqillah ialah ciptaan Tuhan. Maka naluri kita dengan naluri Nabi Ibrahim sama. This is in chapter 30 verse 30. Lepas itu, tiada perubahan kepada kalimatillah. Kalimatillah ni kata-kata Tuhan ataupun konsep-konsep Tuhan. Maka tiada perubahan. Ni semua tiada perubahan. Maka apa yang Nabi Ibrahim ikut, kita patut ikut. Tapi apakah yang Nabi Ibrahim ikut? Itulah persoalannya. Okey. Lepas itu, mari kita study pula apakah hukum-hukum yang relevan di sini. Baik, apakah 3 ayat yang memberi hukum tentang perkara ini? The first one, surah An-Nisa ayat 93. So chapter 4 verse 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Dan sesiapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, fajaza'uhu jahannam khalidina fiha, maka ganjarannya ialah neraka, dia berpegang di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, dan kemarahan Tuhan ke atasnya. Wa la'anahu, dan laknatnya. Wa a'adda lahu, dan disediakan untuknya azaban azima, satu punishment yang teruk. So kalau Nabi Ibrahim buat ini, maka inilah hukum Tuhan terhadap orang yang membunuh mukmin. Anak Nabi Ibrahim mukmin ke? Mukmin. So apa jadi? Ini akan jadi. Baik, ayat yang seterusnya. Chapter 5 verse 32, surah Al-Maidah ayat 32. Min ajli dhalika, oleh disebabkan itu. Apa itu? Dhalika, apa itu tu? Itu ialah cerita 2 orang anak Adam. 2 orang anak Adam ni, seorang telah membunuh lagi seorang. Dan oleh disebabkan itu, katabna ala Bani Israel, kami tuliskan ke atas Bani Israel. Kalau depa tu ancestor kita, depa 2 anak Adam tu moyang-moyang kita, dan Tuhan Maha Adil, maka kita pun akan terima hukum itu juga. Dan memang pun hukum yang saya akan sebut lepas ni, memang orang Islam selalu quote, kononnya kerana nak mengatakan bahawa Quran itu menghargai nyawa. So apakah hukum itu? Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Bahawa sesiapa yang membunuh seseorang tanpa memberi ganti, in other words, ia tak ada justification atau membuat fasad di muka bumi, maka ia adalah seperti membunuh satu umat manusia semua sekali. So ini kita tuduh Nabi Ibrahim nak buat ni. Nabi Ibrahim macam nak bunuh umat manusia. Possible ke ni? Teruk. Okey, ayat seterusnya. Okey, ayat seterusnya ialah wala taqtulun nafsa allati harramallah, dan janganlah membunuh sesuatu jiwa itu yang diharamkan oleh Allah. Haram di sini bukan maksudnya halal haram, tapi haram tu sanctified oleh Allah.
illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Allah pun al-haq juga. Chapter 22 verse 6, dzalika bi anna Allah wal haq. Dan Al-Quran pun al-haq juga. Sanurihim ayatina fil afaq wa fil anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Chapter 41 verse 53. Al-Quran al-haq, Allah al-haq. Adakah Al-Quran menyuruh kita membunuh orang kerana walaupun tak ada bukti, tak ada crime apa? Tak pernah. Maka di sini kalau Nabi Ibrahim buat, Nabi Ibrahim akan bercanggah dengan hukum ini, iaitu surah Isra ayat 33, chapter 17 verse 33. Okey. Mari kita pergi ke hujah nombor 2. Hujah yang kedua berkenaan dengan cerita-cerita dalam Quran. Di kalangan agamawan Ahlus Sunnah, mereka gemar mengatakan bahawa yang cerita-cerita dalam Quran ini adalah syariah yang lepas. Rozami tak pernah kata macam ni. Ini hanya satu general view, pandangan am ulama-ulama zaman dulu. Mereka apa-apa hukum yang boleh dikeluarkan daripada cerita-cerita Al-Quran, mereka kata tak boleh. Pasal apa? Nabi Muhammad bawa syariat baru. Tapi apakah statement Al-Quran mengenai ceritanya? Nah, ini satu perkara yang amat menakjubkan. Pasal apa? Al-Quran ni, dia ada banyak self-reference, rujukan untuk kita memahami dirinya sendiri. Seperti contoh ini, chapter 12 verse 111, surah Yusuf ayat last. Laqad kana fi qisasihim, dan sesungguhnya dalam cerita-cerita mereka. Apa cerita mereka tu siapa? Rasul-rasul. Tengok konteks. Ibratul li ulil albab. Ibrah ni satu metafor yang amat tinggi untuk orang-orang ulil albab yang deep. Ma kana hadithan yuftara. Ini bukanlah cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayh. Di sebaliknya, ia adalah confirmation atau pembenaran untuk apa yang in between his two hands. Wa tafsil kulli syai', dan pembutiran bagi segala sesuatu. Wa hudan, dan hidayah. Wa rahmah, dan rahmat. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang percaya, kaum yang percaya. Inilah apa statement Quran mengenai cerita-cerita Quran. Ia memberi status yang amat tinggi kepada cerita-cerita ini. Termasuklah Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Muhammad disuruh mengikut millatu Ibrahim, chapter 16 verse 1-3. Nabi Ibrahim dikatakan, kalau kita tengok chapter 60 surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya ada contoh yang cantik, indah dalam cerita dalam Ibrahim dan sesiapa yang mengikutnya. 2 kali Allah kata uswatun hasanah. Uswatun hasanah ni cukup famous. Pasal apa? Pendakwah selalu kata, oh, Nabi tu uswatun hasanah. Memang Nabi Muhammad uswatun hasanah, ya, tapi dalam Quran chapter 33 verse 21, Nabi Ibrahim dimention sebagai uswatun hasanah 2 kali. Dan Nabi sendiri disuruh ikut dia, chapter 16 verse 1-3. Dan tiada istithna atau exception dalam perkara ini. Tak ada pengecualian dalam perkara ini. Tuhan tak kata, okey, ikut Ibrahim had ni saja, had yang tu tak payah ikut. Tak ada. Tak ada. Walaupun untuk Nabi Muhammad, kalau kita tengok chapter 33 verse 50, Al-Ahzab ayat 50, ada frasa khalisatan laka min dunil mu'minin. Khas untuk kamu dan bukan untuk orang mukmin. Untuk Ibrahim tak ada macam ni. Tak ada. Untuk Nabi Muhammad ada satu pengecualian. Jadi apa maksudnya? Maksudnya semua elemen dalam cerita Nabi Ibrahim adalah untuk pengajaran hidup kita. Kita tak boleh ikut apa Rozami kata, akak bukan Nabi, akak tak payah worry pasal ni, tak payah ikut. Tak ada. Kalau betul tafsiran, kita kena ikut. Tapi betul ke tafsiran?
Mari kita tengok hujah nombor 3. Hujah yang ketiga. Okey, sekarang ni kita dah mai kepada ayat yang dipersoalkan. Ayatnya ialah chapter 37 verse 102. Surah As-Saffat ayat 102. Ia berbunyi, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Dan apabila dia telah sampai dengannya kepada as-sa'ya ni maksudnya berlari atau berusaha. Laisa lil insan illa ma sa'a, chapter 53 verse 39. So balagha ma'ahu maksudnya anak Nabi Ibrahim, dia telah sampai dengannya kepada satu tahap di mana mereka boleh berusaha. Ini budak-budak ke ni? Bukan. So, kalau kita tengok budak-budak, kapasiti ya tak sama dengan orang dewasa. Maka anak Nabi Ibrahim telah mencapai kedewasaan. Pasal ma'ahu, bersama dengannya. Okay. Qala, Ibrahim berkata, ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka. Aku telah melihat dalam tidur, so mimpi, yang sesungguhnya aku telah menyembelih kamu. So dalam mimpi ya, so bahasa mimpi ni. Fa'anzur madza tara. Maka apakah yang kamu nampak? Ini cukup menghairankan. Bila kita tengok translation, ara fil manam, aku melihat dalam mimpi, selalu memang dia translate aku melihat dalam mimpi. Tapi bila fanzur madza tara, Ibrahim tanya anak dia, apa yang kamu lihat? Depa translate apa yang kamu fikirkan. Ara, aku nampak. Tara, sepatutnya kamu nampak. Tapi depa kata kamu fikirkan. Pasal apa? Pasal depa tak mau kita tahu yang anak Nabi Ibrahim pun ada vision juga. Apa vision ni? Vision ni, kita pun ada vision. So, ini bukanlah satu-satunya penampakan atau ru'ya dalam Quran. Ya. Yusuf pun ada penampakannya. Obviously dalam surah Yusuf ayat 4. Yusuf kata kepada bapa dia, hai abah, aku telah melihat 11 kawakib, matahari dan bulan. Adakah betul matahari dan bulan sujud kat dia? Tak ada. So pasal apa dia kata macam tu? Ada seorang raja pun, ayat 43 sampai 49. So raja tu kata dia nampak lembu-lembu yang gemuk. 7 lembu yang gemuk. So adakah Yusuf interpret, oh hang kena bawa mai jadi gembala lembu? Tak ada. So pasal apa Rozami ambil ni secara literal? Padahal interpretasi literal jelas-jelas bercanggah dengan Quran. Visi yang sebenarnya kita boleh fahamkan dari chapter 2 Al-Baqarah ayat 124 sampai 130, di mana anak Ibrahim dan anak Nabi Ibrahim iaitu Ismail membina Baitullah atau Al-Bait. Sorry, bukan Baitullah tapi Al-Bait, di mana Al-Bait menjadi focal point kepada manusia. Itulah visi mereka. Bukan visi mereka saja nak pergi bunuh orang, Tuhan test, Tuhan suruh dia bunuh semua. And also kita patut tengok di sini, arafil manam, aku melihat dalam mimpi. Tak ada mention langsung. Tuhan tak kata apa, aku suruh. Tak ada. Qala Allah Ta'ala, bunuh anak hang. Tak ada. Tak ada. Tuhan kata, wa auhayna ila Ibrahim, yang kami mewahyukan kepada Ibrahim, bunuhlah anak kamu. Tak ada. Ibrahim lihat dalam mimpi. Ibrahim lihat dalam mimpi, Yusuf lihat dalam mimpi. Yusuf tak interpret literally. Pasal apa kita interpret Ibrahim literally?
Inilah menjadi masalah kepada kita. Bila kita menjadi literalist, kita baca Tuhan ada dua tangan. Chapter 5 verse 64, yadahu mabsutah. Kedua tangannya outstretched. So kita kata, oi, Tuhan ada dua tangan. Kita tak boleh bila kaifa, jangan cuba nak tanya macam mana semua. Baca saja, terima saja. Oi, sorry lah. Kita ni manusia. Lebih-lebih lagi Asya Abdul Jalil. Dia manusia yang berfikir. Maka dia akan tanya. Jadi orang yang tak boleh accept pertanyaan, eloklah diam saja. Inilah 3 hujah saya. Baik, mari kita tengok conclusion. Akhir kalam saya nak kata kepada orang-orang muslimin sekalian, jangan ikut agamawan. Agamawan, mereka meremehkan cerita-cerita Al-Quran. Cerita-cerita Al-Quran ini ialah permata-permata hikmah, jawahirul hikmah. Tapi agamawan meremehkan cerita ini. Pasal apa? Pasal mereka baca secara literal. Bukan pasal mereka sendiri, bukan salah mereka sendiri. Imam-imam muktabar, kononnya muktabar mereka. Seperti Al-Bukhari. Al-Bukhari dalam kitab hadis dia pasal Anbiya. Dia narrate Abu Hurairah. Abu Hurairah ni banyak kuat bagi mitos. Pasal Nabi Musa. Nabi Musa ni kononnya orang malu. Dan Bani Israel selalu peli kat dia. Kata dia ada masalah kat kemaluan dia. So dia pergi mandi dekat sungai. Bila dia mandi dekat sungai, ada batu bawa lari baju-baju dia. My God, ini cerita yang kita sepatutnya percaya ke? Bukhari boleh terima ke cerita macam ni? Apa ayat dia? Ayat dia chapter 33 verse 69. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang percaya, la takunu ka'allazina adzaw Musa. Janganlah jadi orang yang melukakan Musa. Ini explanation Abu Hurairah. My God. Saya first time saya baca ni 25 tahun dulu. First time saya baca, saya pun dah terkejut. Oh my God. Apa yang kita dah buat kat Nabi ni? So, instead, baca style tafsirul Quran bil Quran. Bila kita mentafsirkan Quran, gunalah ayat Quran yang lain. So, ayat Quran banyak ceritakan tentang kaum Nabi Musa yang melukakan dia. Pasal mereka rebel against dia. Mereka tak mau ikut nasihat dia semua. So, itulah cara mereka melukakan Nabi Musa. So, macam ni kita perlu memahami Al-Quran. Jangan ikut agamawan. Agamawan mereka berpegang kepada tradisi kuno, penglipur lara yang menggunakan hadis sebagai dalil mereka. Ini adalah salah. Kalau kita mau umat Islam bangkit kembali sebagai salah satu daripada komuniti manusia, maka kita perlu berfikiran dengan waras. Jadi kepada Asya Abdul Jalil, saya kata syabas. Anak puan pun bagus. Dia pick up dengan sendiri. Bagus. Dan saya harap banyak lagi kita akan bangkit memikirkan perkara-perkara ini. Jadi sebelum saya mengundur diri, saya ingin memaparkan satu kata-kata hikmah daripada agamawan. Agamawan ini setuju dengan saya. Dan agamawan ini, dia pun kata apa yang patut kita buat dengan tafsir-tafsir yang ridiculous. Dengar kata agamawan ini. Nak kata, kadang-kadang orang jadi liberal, kadang-kadang orang jadi anti hadis. Bukan dia marah ke Islam, tapi dia marah ke orang agama yang memberikan Islam dengan tafsiran yang ridiculous. Sedangkan itu bukan tafsiran Islam. Itu tafsiran orang agama yang tidak ada asal. Buat pandai dia panggil. Nampak tak ironinya? Nampak? Bagus. Selamat malam.